Ataupun tetamu-tetamu kita okey, untuk malam kita selepas solat Isyak kita azan dulu dan kita akan sama semula ceramah kita ya. Itu maklumat sedikit pada tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Senang nak tangkap kalau salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa iyyakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Jadi alhamdulillah yang dimuliakan tuan pengurusi nazir masjid, imam Siak AJK dan muslimin muslimat sekalian, mukminin mukminat sekalian. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sekali Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang Islam. Orang Islam ni satu nikmat yang sangat-sangat besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala janjikan pasti dan pasti kalau seseorang tu ada kalimah la ilaha illallah, pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala jamin dia syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa yang terpesong daripada kalimah la ilaha illallah, terkeluar daripada Islam, waliyazbillah, tidak ada jaminan syurga Allah Subhanahu wa taala. Berlaku di dalam neraka, sesama ahli neraka, yang mana dicampurkan orang-orang kafir dengan orang-orang Islam, yang mana ditulis sebagai ahli neraka. Jadi ahli neraka di kalangan orang kafir mengatakan kepada orang Islam, apa guna kamu ada kalimah la ilaha illallah sedangkan kamu pun bersama kami dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan ni Allah Subhanahu wa taala dah kutkan dalam Al-Quran. Kena tanya Ustaz Hafiz lah yang kita tak hafal, kita ingat dia punya mafhumnya. Allah SWT dah kutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala beritahu bila mana perkara ni berlaku, Allah SWT bersangatan cemburu dengan kata-kata orang kafir ni, yang mana mengatakan apa guna kamu ni dulu kata Islam ahli syurga, sekarang kamu pun masuk neraka. Yalah, dah buat salah, masuklah neraka kan, penjara. Lepas tu diam, termenung je orang Islam yang dalam neraka lah, yang buat salah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun firman, beritahu kepada semua malaikat yang jaga neraka dan sebagainya, keluarkanlah orang-orang yang ada iman walaupun sebesar zarah daripada neraka dan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah Taala bawa keluar, walaupun ada iman sebesar zarah sekalipun. Itu kata penting. Pertama, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala beri kita kalimah la ilaha illallah. Dan kedua, syukur kita juga Allah SWT tuliskan kita sebagai ahli masjid. Baru ni pun gempa bumi dekat Turki, orang kagum juga. Yang lain hancur, masjid tak hancur. Masjid tak hancur tuan-tuan. Bayangkan, tsunami, masjid tak hancur. Masjid berkilat lagi ada, kena basuh dengan air tsunami. Ni gempa bumi ni Turki ada kan, gambar tersebar.
Masjid tak hancur tuan-tuan. Maknanya orang-orang masjid macam mana Allah Ta'ala pelihara. Jadi Nabi SAW sabda dalam satu hadis tentang orang-orang masjid, orang-orang kaki masjid. Wa idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Bila kalian melihat orang yang sentiasa ulang alik kaki ke masjid, maka saksikanlah iman-iman mereka. Jadi iman-iman mereka iman yang sakti-sakti, bukan kaleng-kaleng punya, bukan biasa-biasa punya. Jadi syukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tuliskan kita juga sebagai ahli masjid Allah Subhanahu Wa Taala, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah ahabbu biqa'il ard, tempat yang mana paling Allah Subhanahu Wa Taala suka, paling Allah Taala cintai adalah masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Wasuq abghadu biqa'il ard, pasar-pasar pula adalah tempat yang paling Allah SWT benci. Kama qala Nabi SAW. Tapi rupanya pasar kita lagi suka kan. Kalau pergi pasar tu, kalau tak 1 jam mustahil lah Lagi-lagi nak raya ni kan, cuba buat semayang raya 3 jam. Boleh Ustaz? Ustaz Imam satu kan, buat semayang raya 3 jam. Kalau beli barang hari raya, cuba tengok berapa jam. Kan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ni tajuk dia apa saya pun lupa, bagi kat Ustaz Syakil, kita pun lupa. Apa Isra' Mi'raj, pencetus kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sempena Isra' Mi'raj ni, ya Allah, malam ni malam 27 malam Isra' Mi'raj ni yang mana Nabi SAW di Isra' dan di Mi'rajkan. Isra' tu satu perjalanan. Nabi SAW digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita pun biasa dengar Nabi SAW dibersihkan hatinya kan, dikeluarkan kotoran-kotoran hitam daripada hati Nabi SAW, dibasuh dengan air Zam-Zam, kemudian dimasukkan balik ke dalam dada Nabi SAW. Jantung tu sebenarnya yang dibersihkan hati tu, ulama kata hati tu ialah jantung, tempat berhimpun segalanya dekat situ. Jadi jantung ni bila kita takut dia pun berdegup, dan bila kita gembira dia pun lain lagi. Bila kita ketawa, kita gembira sangat, dia lagi lain lagi. Bila kita sedih, jantung kita dah lain dah. Jadi jantung ni adalah hati, qalbun. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera kan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW ni Allah Subhanahu Wa Taala telah perjalankan Nabi SAW di malam Isra' dan Mi'raj, yang mana sebelum perjalanan Nabi SAW ni, Nabi SAW ni diuji dengan ujian yang subhanallah. Kalau Nabi Musa AS minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi adapun Nabi Muhammad SAW, Allah SWT yang jemput Nabi SAW datang. Kan beza kan. Nabi Musa AS berkata kepada Allah SWT, berdoa, Rabbi syrah li sadri. Adapun Nabi SAW, Allah Ta'ala katakan, alam nashrah laka sadrak. Allah Ta'ala kata, tidakkah kami yang menerangkan, meluaskan hati Nabi SAW. Nabi Musa AS minta, tapi Nabi SAW Allah Ta'ala bagi. Beza kurniaan dengan minta kan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi perjalanan Nabi SAW sebelum di Isra' Mi'rajkan, Nabi SAW ni diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan kerja dakwah Nabi SAW. Sebab kerja dakwah ni satu kerja yang sangat sukar, sangat susah, yang mana bila kata dakwah, dia kharaja ilaina Rasulullah SAW. Kalau baca dalam kitab-kitab hadis disebutkan kharaja ilaina,
Nabi SAW telah datang kepada kami. Jadi dakwah ni, pendakwah tu kena datang. Kalau yang didakwah dia menunggu, kan? Mad'u ni dia menunggu. Adapun kalau pendakwah dia kena datang pada orang. Jadi Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala minta Nabi SAW untuk datang kepada manusia, ajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini satu pekerjaan yang berat, bukan dikatakan oleh Nabi SAW saja, bahkan bukan pekerjaan, perbuatan, kelakuan yang berat, bahkan perkataan pun berat. Allah Ta'ala kata apa? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan berikan kamu satu perkataan yang berat. Kalau perkataan berat, pekerjaan dia ringan. Perkataan pun berat. Kita nak sampaikan sesuatu dekat isteri kita. Isteri Sayyidina Talhah radhiyallahu anha. Baliknya Sayyidina Talhah daripada ghazwah bersama Nabi SAW. Sebelum dia balik, anak dia sakit. Sebelum dia keluar di jalan Allah SWT, anak dia tengah sakit. Jadi anak dia tengah sakit. Jadi balik daripada ghazwah, anaknya dah meninggal. Anak kecil dia dah meninggal. Tapi apa isteri dia buat? Isteri dia kuat. Isteri dia tahu suami nak balik. Kalau isteri kita boleh jadi macam isteri Sayyidina Talhah, Masya Allah, kan. Balik daripada ghazwah, dia sediakan makan minum suami dia, kan. Alangkah bahagianya kalau isteri macam Sayyidina Talhah, dan suami pun, kita pun macam Sayyidina Talhah, kan. Jadi dijamu makan, minum. Balik daripada ghazwah, penat tuan-tuan, perang, balik daripada jihad, kan, dan sebagainya, perang, penat. Isteri dia jamu makan, jamu minum, mandikan suami dia, kan, selesakan suami dia, sediakan baju dan sebagainya. Kemudian rehatkan suami dia, kan, tidur dan sebagainya bersama dengan suaminya. Pada malam tu, dia pun tanya suami dia, abang, lepas dah pagi besok, kan, dia tanya suami dia, lepas dia dah hiburkan suami dia, abang, kalau orang bagi barang, suruh kita jaga, lepas tu dia nak ambil balik, boleh ke bang? Kan, dia nak ambil balik, boleh tak? Abang dia, suami dia kata, boleh lah, dah tu barang orang, dah memang barang dia. Kita amanah aja, jaga amanah. Bila dia minta balik, kita kena bagi. Sebenarnya bang, dia nak cakap, sebenarnya pagi hari ni, dah lepas malam semua, hiburkan suami dia, kan. Tak cerita apa, anak dia letak tepi, dia dah mandikan, dah kapankan letak tepi, kan. Sebenarnya bang, dia nak kata, sebenarnya anak kita Allah dah ambil, dah meninggal dah. Oh, marah dia, kenapa tak bagi tahu sejak malam tadi? Kan, layan ni. Pergi jumpa dengan Nabi SAW. Apa-apa mengadu dengan Nabi SAW. Apa masalah mengadu dengan Nabi, kan? Pergi jumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku ni balik daripada ghazwah, isteri sambut, kena kopi, kan. Kopi pula, kopi kayangan punya, tak boleh sebut nama. Jadi kopi apa semua, lepas tu dia tidurkan, kan. Lepas tu dia beritahu sekian, anak meninggal. Nabi kata, Nabi mendoakan keberkatan kamu pada malam hari itu. Dia bersama malam tu, Allah SWT kurniakan dia satu orang anak. Satu orang je, namanya Abdullah kalau tak silap saya. Dan daripada satu orang anak tu, Nabi doakan berkat. Nabi kata, moga Allah memberkati malam kamu, kan. Dengan dapat berkat doa Nabi SAW tu juga, dan isteri dia layan macam tu dengan kesabaran dan sebagainya, hati dia punya besar nak tahan, kan, punya berat ni. Dalam masa yang sama,
Kemudian anak tu membesar, kahwin, dapat 9 orang cucu. Sayyidina Talha dapat 9 orang cucu, 9 orang anak Abdullah tadi. Dan 9 orang anak semuanya hafiz Quran. Itu keberkatan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi kalau dah lari ni hilang ke mana? Jadi kesabaran dalam dakwah. Nak cerita tadi kesabarannya Nabi SAW. Tuan-tuan kena alert. Saya kalau dia dah lari jauh, tak patah, tak jumpa dah. Mana dia hilang? Mengayap dia, minta maaf. Sebab dia tak ada point. Tadi nak buat juga point, dah sampai-sampai tak sempat. Nak sibuk pergi cari tandas apa semua. Tak fikirkan dah. Jadi dakwahnya Nabi SAW ni, Allah SWT sendiri kata berat. Berat. Bahkan orang kafir kata kepada Nabi SAW, mali hazar rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Apa kena dengan laki-laki ni, apa kena dengan rasul ni, jalan dekat pasar, makan makanan macam kita, jalan dekat pasar, kan? Apa kena dengan Nabi ni? Patutnya Nabi ni macam malaikat ni, sangkaan orang kafir, kan? Tapi Nabi pergi pasar semua sebagainya untuk dakwahkan manusia kepada Allah SWT. Jadi dalam hal keadaan dakwahnya Nabi SAW ni, satu orang sahabat melihat Nabi SAW. Nabi SAW keluar pada pagi hari, kan? Lepas solat subuh apa semua. Masa tu tak ada solat lagi lah, kecuali Nabi SAW pada solat-solat tertentu di Mekah, kan? Nabi SAW telah keluar solat subuh. Keluar dari lepas solat, Nabi keluar lah. Sebab solat belum difardukan lagi. Maka Nabi SAW keluar, jumpa dengan umat, jumpa dengan sahabat radhiyallahu anhum, jumpa dengan orang-orang bukan Islam, nak dakwahkan manusia kepada Allah SWT. Maka satu orang sahabat tengok, masa tu kekuatan Islam tak ada lagi dekat Mekah. Islam tak ada. Sekarang ni jangan cari pasal dekat Malaysia ni, alhamdulillah, perlembagaan apa semua, jaga betul-betul tuan-tuan. Jangan kasih goyang. Jaga betul-betul agama Allah dekat Malaysia ni. Saya sayang Malaysia ni juga, tuan-tuan pun mestilah sayang, kan? Tapi cara sayang Malaysia ni tak lain tak bukan cara jalan ni, jaga agama Allah. Jaga agama Allah, Allah Ta'ala akan jaga Malaysia ni. Jadi Nabi SAW keluar di pagi hari. Satu sahabat tengok. Sahabat ni tengok je Nabi SAW. Dia kata, aku melihat Nabi SAW jumpa manusia, dakwahkan orang, ucaplah kalian la ilaha illallah ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, kan? Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah kamu berjaya, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah kamu berjaya. Maka kata sahabat ni, aku melihat Nabi SAW, faminhum man syatamahu wa minhum man sabbahu wa minhum man hatha alaihi turab wa minhum man tafala ila wajhihi karim sallallahu alaihi wasallam hatta intasafan nahar. Maka kata sahabatnya, aku melihat Nabi SAW dalam hal keadaan berdakwah, ajak manusia kepada Allah SWT, mengajak orang datang kepada Allah, mengajak orang marilah masuk syurga Allah SWT, marilah datang kepada rahmat Allah SWT. Orang tak suka, orang benci. Maka kata sahabat ni, aku melihat je, sebab tak ada kekuatan pun nak boleh membantu Nabi SAW. Aku melihat Nabi SAW sedang berdakwah. Orang datang maki Nabi SAW, celaka kau, benda-benda yang bukan-bukan lah. Cakap, kan? Tak maulah kita sebut dekat masjid ni, kan? Maki Nabi SAW, cerca Nabi SAW, cakap buruk Nabi SAW. Kemudian faminhum man hatha alaihi turab, dan ada sebahagiannya ambil pasir tabuh atas kepala Nabi SAW. Pasir tak atas kepala Nabi, tak, ramai-ramai letak tabuh pasir atas kepala Nabi SAW. Orang yang nak bawa kalimah la ilaha illallah, nak gembirakan kita ni semua, nak bawa masuk syurga. Nak suruh kita ucap sekali pun jadilah. Maksudnya macam tu, kan? Boleh masuk dalam syurga dah. Itu dituangkan pasir, dituangkan tanah atas kepala Nabi SAW. Orang yang paling kita kasihi sekarang ni, kita cakap, kan? Kemudian faminhum man tafala ila wajhihi, dan ada yang datang pada depan-depan Nabi dan ludah Nabi SAW. Hatta intasafan nahar, bukan cukup seketika tu saja, sampai tengah hari.
Nabi dakwah tu datang lagi pasir, datang lagi pasir, datang lagi ludah, datang lagi maki, datang lagi pasir, datang lagi ludah, datang lagi maki, hatta intasafan nahar, sampai tengah hari. Maka dilihat, sahabat ni kata, tak ada siapa boleh tolong Nabi. Datanglah seorang jariah, seorang perempuan budak kecil yang cantik wajahnya, kan, datang bawa air dan basuh muka Nabi SAW, basuh tangan Nabi SAW, turunkan balik pasir-pasir. Kenapa bapak jadi macam ni? Maka diketahui rupanya ini adalah Sayyidatina Zainab bintu Rasulullah SAW. Sayyidatina Zainab datang, basuh wajah, ayah kenapa macam ni ya? Nak ajak orang buat baik pun macam ni ke, kan? Kita silap, orang datang masjid silap kita yang boleh kan? Ni tak ada. Nabi ni kan, bapak kenapa macam ni? Kena ludah, kena maki, nak buat baik, nak ajak orang kepada Allah SWT, kenapa jadi macam ni? Sedih Sayyidatina Zainab. Anak sendiri sedih. Tak ada siapa boleh datang tolong dah. Nabi, anak je yang datang, berani kan? Tak lain tak ada. Sahabat tengok je, sahabat kata kami mampu tengok je, kan? Macam tu sekali, hatta intasafan nahar, sampai tengah-tengah hari, barulah Nabi balik daripada berdakwah, kan? Jadi apa yang berlaku lebih dahsyat lagi tuan-tuan, ketika wafatnya Abu Talib, ketika wafatnya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, tulang belakang Nabi SAW, kan? Isteri dia yang paling kuat, banyak membantu Nabi SAW. 2/3 harta dia sebelum Islam milik dia, dekat kota Mekah. Sayyidatina Khadijah, bila masuk Islam, bersih harta. Kadang-kadang kita terasa kita amal agama ni harta akan datang, kan? Ni kita punya pendapat lah, kan? Kita punya pendapat, amal agama harta datang. Sebenarnya kita tak habis peluk Nabi SAW. Barang siapa peluk Nabi SAW ketika bayi, memang harta datang. Halimatus Sa'diyah, tak ada orang dah nak diambil bayi, kan? Tak ada bayi yang dia boleh ambil melainkan Nabi SAW tinggal terakhir, dia pun ambil. Sebab apa? Pertama, anak yatim. Kalau anak yatim, bayar gaji menyusukan anak bukan boleh banyak, kan? Bapak tak ada, kan? Dan sebagainya. Anak yatim, orang miskin, bila ambil, mesti orang nak tawar-tawar nyusukan anak, jagakan baby, kuranglah sikit harga. Ni budak ni tak, ayah ni tak ada, kan? Jadi tinggallah Nabi SAW seorang je, tak ada orang ambil untuk susukan. Halimatus Sa'diyah ambil peluk Nabi SAW. Dia daripada susu dia tak ada, terus susu dia pun kembang. Dia boleh susukan anak dia dan dia boleh susukan Nabi SAW. Dia orang yang paling terakhir sebab keldai dia paling kurus sekali. Keldai dia tak laju lah, kan, tak larat. Tapi bila peluk Nabi SAW, keldai dia jadi gemuk, jadi kuat lain macam orang kata apa, minum Milo anda jadi sihat dan kuat, kan? Rupanya minum Milo, tak tahulah masing-masing, kan? Jadi macam itulah, peluk Nabi SAW, terus keldai dia pun jadi gemuk, gedempul, jadi kuat. Dia orang terakhir, dalam kitab pun ada sebut, bahkan keldai dia paling laju. Keldai tu paling laju, boleh sampai dulu. Orang Mekah, orang yang menyusukan, geng-geng susuan tu mengatakan, oh ini mesti dapat bayi yang berkat ni. Orang pun tahu, kan? Pergi bawa balik. Jaga gembala kambing, Nabi umur 4 tahun, gembalakan kambing pun gemuk-gemuk. Ini peluk Nabi ketika kecil. Cuba peluk Nabi masa umur 40 tahun, apa jadi? Kan? Peluk Nabi, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, pegang Nabi SAW umur 40 tahun, 2/3 dah hilang dah. Habis bersih, clean semua harta dia untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah satu orang sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri, termenung duduk kat masjid, termenung, kan? Macam yang berak kapur lah kita kata, kan? Termenung. Nabi kata, kenapa sedih sangat? Dia kata, ya, Nabi tengok tu, Nabi faham lah, kamu mesti sedih pasal kamu macam makin miskin, kan? Macam makin miskin. Jadi dia kata, betul ya Rasulullah. Nabi SAW pun sabda, sesungguhnya kefakiran, ni tuan-tuan jadi takutlah dengan kuliah saya hari ni, kan? Jadi sesungguhnya kefakiran akan datang pada seseorang yang mencintai aku lebih laju lagi daripada air yang turun daripada gunung ke lembah. Sebelum air itu sampai bawah, orang yang cinta dengan Nabi SAW dengan sebenar-benar cinta, dia jadi fakir.
Harta dia habis untuk agama Allah. Sebab tujuan yang besar kita nak dapat Allah Subhanahu Wa Taala kan. Ya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lepas habis Nabi SAW dengan susah payah, Khadijah radhiyallahu anha meninggal, tulang belakang Nabi SAW meninggal, Abu Talib yang dulu bantu Nabi SAW pun dah meninggal, tak boleh nak bela lagi Nabi SAW. Allah SWT jemput Nabi SAW datang jumpa Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jumpa Allah SWT di Sidratil Muntaha. Jadi sebenarnya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang alim mengatakan kalau kita nak suruh anak kita bagi hadiah kepada jiran, kita pun bagilah pada dia ni kuih seri muka mak buat ni, pergilah hantar dekat rumah tu Pak Long yang duduk rumah ujung tu kan. Ni kuih sempena bulan Rejab ni kan, 27 Rejab ni hantarlah dekat rumah makcik tu kan, makcik yang jual kain-kain tu pergi hantar kan. Tapi kalau hadiah tu besar kan, mak dia cakap pergi panggil Mak Long tu datang sini kan. Dia tak nak, jangan bagi kat anak dia, bagi kat anak dia pegang berkecai jatuh kan. Jadi pergi panggil Mak Long datang sini. Dia pun hantar anak dia pergi panggil Mak Long tu kan, Mak Long yang ujung sana. Panggil datang. Mak Long tanya kenapa nak kena datang. Bila datang tu hadiah tu besar kan. Jadi Nabi SAW dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun tak pernah dipanggil oleh istana kan, tapi orang-orang tertentu dipanggil oleh istana kan. Jadi dipanggil oleh istana ni besar lah kan. Jadi apalagi bila dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW pun naik langit-langit dunia kan. Langit dunia yang pertama jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit dunia yang kedua dia jumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Begitu juga langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit yang keempat jumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit yang kelima jumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit yang keenam jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit yang ketujuh jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ada yang riwayat beza mengatakan langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam kan. Berbeza kat situ sebab Nabi naik turun mengurangkan solat tersebut kan. Sebenarnya solat ni tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah suatu tanda Allah SWT beri kepada kita satu kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadiah yang sangat-sangat besar, yang mana dengan solat saja, ukuran solat ni sebenarnya boleh selamat dunia dan akhirat. Sebenarnya ukuran solat, yang mana Nabi sabda, mafhum hadis Nabi SAW, pertama-tama sekali yang akan dihisap di hari kiamat ialah solat. Kalau solat selesai, lain semua Allah pejam mata ialah jalan je lah, tak ada masalah kan. Tapi kalau solat tak selesai, lain semua masalah kan. Jadi dekat situ Allah Subhanahu Wa Taala tengok kita kan. Jadi Nabi SAW ambil satu perkara yang sangat besar, iaitu solat. Solat ambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kalau kita jaga solat ni, sebenarnya kita akan berada dalam rahmat Allah SWT yang sangat besar. Bahkan perjalanan kita, dan di sini kita kena semua ihtisab. Ihtisab ni berniat dalam hati. Kalau tidak, kita takkan dapat ganjaran pahala di sisi Allah SWT. Jadi ihtisab tu kita niat. Kita datang dengan jalan kaki semua ni, kita ada kira-kira dia dengan Allah SWT. Kita niat, kena ada niat. Kalau tak niat, dia tak dapat pahala. Imam pula, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, siapa yang tidak ada ihtisab, siapa yang tidak berniat ketika dia datang ke masjid, tidak berkira-kira, tidak nampak pahala Allah SWT, maka tak ada pahala baginya. Kosong dia datang kosong, dia balik kosong kalau tak ada niat. Tapi kalau dia niat, Masya Allah, Allah SWT bagi dia ganjaran-ganjaran pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Innamal a'malu binniyat kan. Setiap amal-amal kena ada niat-niat. Jadi orang yang bijak pandai ni, dalam satu ibadat saja dia boleh niat sampai 60-70 niat.
60-70 niat dia boleh dia nak datang solat. Saya nak datang solat, saya berwuduk daripada rumah, kan. Kemudian dia bergerak dengan jalan kaki. Contohnya dia niat, aku jalan kaki ni setiap langkah yang dilangkahi dihapuskan satu dosa, diangkatkan satu darjat dan diberikan satu pahala, kan. Dia niat. Bila dia niat dia dapat. Dan kemudian dia datang lagi masjid, dia masuk dengan kaki kanan, dia keluar dengan kaki kiri. Oh, semua ni dia niat. Jadi semua tu berapa pahala? Siapa boleh bayar? Allah SWT lah yang bayar. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, solat ni satu perkara yang sangat besar, yang mana Allah SWT berikan, hadiahkan kepada umat Nabi SAW ni. Dan juga tuan-tuan, berkata Imam Malik bin Dinar rahmatullah alaih, Sayyidina Malik bin Dinar rahmatullah alaih mengatakan, kharaja ahlud dunya minad dunya walam yadhuqu atyabu syai'in fiha. Qalu wa ma huwa ya Aba Yahya? Qala ma'rifatullahi ta'ala. Jadi sebenarnya yang menyebabkan kita boleh jaga perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni ialah kita betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni betul-betul erat bila kita kenal. Sebab itulah orang Melayu kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Kalau kenal baru cinta. Tengok orang yang jatuh cinta apa jadi. Oh subhanallah, menggelisah duduk macam cacing kepanasan kalau tak dapat kekasih dia. Kita mungkin tak ada yang jatuh cinta kan, tapi kalau yang jatuh cinta, pernah jatuh cinta, subhanallah, makan pun tak kenyang, minum pun tak hilang dahaga, mandi pun tak basah. Betul tuan-tuan. Jadi solat ni dapat jaga dengan ada kenal pada Allah SWT. Jadi berkata Imam Malik bin Dinar rahmatullah alaih, orang-orang dunia telah keluar daripada dunia, maknanya telah meninggal dunia, dan telah dapat apa yang mereka dapat. Dunia ni dia dah dapat dah, semua dia dapat dah. Ahli-ahli dunia semua dia dah dapat rasa dah. Kereta besar, rumah besar, itu ini dan sebagainya. Tapi kata Imam Malik bin Dinar rahmatullahi alaih, walam yadhuqu atyabu syai'in fiha, tapi masih belum dapat merasai, mengecapi perkara yang lebih baik daripada segala-galanya, perkara yang lebih suci, perkara yang lebih baik, perkara yang lebih indah daripada segala-galanya yang dalam dunia ni. Iaitu apa? Orang bertanya, qalu ya Aba Yahya wa ma hiya? Apa dia wahai Aba Yahya? Jadi berkata Imam Malik bin Dinar rahmatullah alaih, ma'rifatullahi ta'ala, kenal pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita kenal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka barulah kita betul-betul cinta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Qais Amiri rahmatullah alaih, orang panggil nama dia Majnun, orang gila. Sebab dia gila terhadap perempuan yang namanya Laila. Melampau-lampau gila. Dia gila dengan perempuan. Dia orang panggil dia Majnun. Azan Isya.
Jadi sampai mana ni? Laila hilang. Kalau dah hilang. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, pertama sekali kan, dari tadi pertama lagi kan, dah berapa jam dah pertama. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, pertama sekali kita ni dalam hidup ni kena tahu tujuan hidup kita. Tujuan tu kena letak kat depan. Tujuan ni Allah SWT yang beritahu sekali. Allah SWT yang beritahu pada kita kan, supaya kita betulkan tujuan kita. Apa maksud kita datang dekat muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni kan. Jadi Allah SWT firman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat pada Allah SWT. Dan liya'budun ni Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan liya'budun ay liya'rifun, untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka Laila Majnun ni si gila lah tadi. Dia cinta dengan satu orang perempuan. Dia cinta sangat dengan satu orang perempuan ni. Berjalan di dekat kota Baghdad kan, jalan kota Baghdad kan. Dia jalan kat kota Baghdad, dia cium-cium tanah-tanah kota Baghdad. Dia cium sana, cium sini, cium sana, cium sini, banyak semua pasir-pasir tu semua dia cium. Gila sangat tu, orang kata dia gila. Dia terlampau cinta dengan satu orang perempuan ni. Dia nampak kesan tapak kaki semua dia cium. Kan, nampak kesan tapak kaki dekat padang pasir, dia cium. Lepas tu ada anjing kat situ. Anjing tengah duduk kan. Anjing duduk bersantai pun dia kacau juga. Dia angkat kaki anjing. Dia cium tempat anjing letak kaki, lepas tu dia cium kaki anjing. Orang kata kau kau memang gila. Apa pasal kau sampai anjing kau nak cium? Dah tanah tak cukup kau cium, anjing pun kau cium, tapak kaki anjing pun kau cium. Kan? Dah kenapa kan? Dia kata, saya manalah tahu kan, sini tempat Laila berjalan. Jadi saya walaupun tak dapat cium kaki dia, cium tempat dia berjalan tu pun tak apa. Dan tempat yang tersorok bawah kaki anjing pun, mana tahu dekat situ ada anjing tu tutup tapak kaki Laila. Di situ pun saya cium juga. Jadi ulama kata, kenapa sampai macam tu sekali? Kita kena mencari keredaan Allah SWT pada semua tempat. Kita tak tahu lubang mana yang Allah SWT tuliskan kita sebagai ahli syurga Allah SWT. Sebab itulah Imam Ghazali rahmatullah alaih, ada orang mimpi Imam Ghazali rahmatullah alaih masuk syurga kan. Banyak ulama-ulama, orang alim dia tahu kisah ni kan. Jadi orang mimpi melihat Imam Ghazali rahmatullah alaih. Imam Ghazali ni imam yang besar kan, imam tasawuf yang kita belajar kan. Kata orang jumpa Imam Ghazali, wahai imam, bagaimana Allah SWT muliakan imam masuk syurga?
Dia kata amalan lain yang saya buat banyak dengan tulis kitab dan sebagainya, bukannya nak menafikan amalan dia tu. Kita tak boleh nafikan amalan imam besar kan. Tapi ni menunjukkan Allah Ta'ala melihat saya tu ketika saya tengah nak menulis, lalat datang, berhenti landing dekat tempat saya nak menulis tu, ada ink, ada dakwat. Dia berhenti, dia nak minum. Dia nak minum dakwat. Dakwat yang kat sini tak nak minum kat yang pen tu kan. Celup kan. Dia minum situ kan. Yang dulu pakai bulu ayam kan. Budak-budak tak pernah tengok. Tahu lah kan. Jadi bulu ayam ni dia minum kat situ. Jadi dia berhenti. Biarlah dia minum. Kan. Kerana Allah SWT. Dia bagi minum lalat. Kerana Allah SWT. Kata Imam Ghazali rahmatullahi alaih, ni sebab Allah SWT muliakan saya masuk syurga Allah SWT kan. Jadi macam tu juga dengan Laila Majnun. Sebab tu dalam satu hadis Nabi pun sebut, kalau makanan kita jangan tinggalkan sebutir nasi pun jangan tinggal. Fa innakum la tadru min ayyi ta'amikumul barakah. Sebab kamu tak tahu dekat mana makanan kamu tu ada keberkatan yang Allah SWT letakkan. Keberkatan tu yang buat masya-Allah umur berkat kan dan sebagainya. Hafal Quran pun senang kan. Kawan saya bukan saja nasi pun dia makan, ikan pun tak jumpa. Ikan tak jumpa tuan-tuan. Ustaz Rahmatullah. Dikenal. Ikan pun tak jumpa tuan-tuan. Bersih talam tu, ikan pun hilang. Betul lah, tanya Ustaz tahu. Ustaz Syakil. Ikan pun hilang tuan-tuan. Lagi dahsyat. Bukan berkat lagi, tak tahu apa lagi Allah bagi kat dia kan. Subhanallah. Tu nak cerita dia kan. Jadi suatu hari Laila Majnun pergi ketuk pintu. Kita kan ceritanya bercinta kan. Jadi Majnun ni pergi ketuk pintu dekat kota Baghdad. Ketuk sampai ketuk satu rumah Pak Haji ni kan. Kau nak apa Nun? Tak ada lah Pak Haji. Saya cari Laila lah, mana tahu dia ada dalam rumah Pak Haji. Kau dah tahu ni rumah aku. Aku dah tak suka dengan kau duk kacau orang, duk ketuk rumah-rumah kan. Tapi kau tahu Laila tak duduk sini yang kau ketuk apa? Manalah tahu Pak Haji Laila ni menyorok belakang ni kan. Dalam rumah Pak Cik kan. Jadi mengetuk pintu rahmat Allah SWT. Kita tak tahu pintu mana yang Allah SWT akan bukakan untuk kita kan. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa ketuk pintu Allah SWT, barang siapa solat, sesungguhnya dia sentiasa sedang mengetuk pintu Allah SWT. Dan siapa yang mengetuk pintu Allah SWT pasti akan dibuka. Jadi orang yang sedang solat ni sebenarnya dia sedang mengetuk pintu Allah. Ya Allah, bukalah pintu untuk aku ya Allah. Ya Allah, bukalah pintu untuk aku ya Allah. Selagi kita dalam solat, dan Allah bukan pekak macam kita, kan? Allah SWT bukan pekak kan. Jadi barang siapa yang dalam solat, sesungguhnya dia sedang mengetuk pintu Allah SWT. Berkata juga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang dalam solat, sesungguhnya rahmat Allah SWT sedang mencurah-curah daripada kepala dia sampai ke kaki. Curah. Selagi mana dia dalam solat, tengah rukuk tercurah lagi, tengah sujud tercurah lagi. Banyak rahmat Allah tengah tercurah. Dan Al-Quran yang dalam Al-Quran tu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, setiap patah perkataan dalam Al-Quran, setiap ayat daripada Al-Quran lebih baik daripada langit dan bumi. Setiap yang kita hafal Quran ni kan, lebih baik daripada langit dan bumi. Tidak ada nilai. Dunia ni tak ada nilai tuan-tuan. Dunia ni Nabi SAW kata umpama sebelah sayap nyamuk kan. Lau ta'dilu ad-dunya misla janahin ba'udah masaqallahu kafir syurbatal ma'. Kama qala Nabi SAW. Kalaulah dunia ni sama nilai, kalau sama dia boleh duduk satu baris dengan kita, satu saf kan. Kalau dunia boleh duduk satu saf dengan kita kan. Nabi kata apa? Kalaulah dunia ni sama nilai dengan sebelah kepak nyamuk, Allah Ta'ala kata apa? Nescaya aku tidak akan bagi minum orang kafir walaupun seteguk air.
Maknanya dunia tak ada nilai dengan sebelah keempat nyamuk kan. Maka Nabi sabda dalam hadis yang lain, mad dunya illa mithlama ja'ala usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Apalah dengan dunia, melainkan umpama satu orang meletakkan jari telunjuknya ke dalam air laut dan diangkat jari dia, falyanzur bima yarji'. Inilah yang melekat dekat jari dia, inilah dunia yang mana seluruh dunia nak dapatkan setitik ini. Semua dunia nak mendapatkan setitik ini. Kalau kata kesusahan setitik. Kalau kata kesenangan setitik yang mana dikongsi-kongsi ramai-ramai. Tapi lautan itu adalah akhirat. Jadi Majnun ni ketuk pintu untuk dapatkan Laila kan. Satu Pak Haji cakap, "Non, kau duk sibuk kejar Laila, kejar Majnun. Terbalik semua. Kau duk sibuk kejar Laila kan? Laila tu bukan cantik sangat. Cuba tengok sebalik tabir ni, cantik ke? Kan? Cantik ke? Bibir tebal, kulit hitam, bukan cantik pun. Kan? Ni kata siapa? Kata Pak Haji ni kan. Tak cantik. Kau duk sibuk kejar si Laila ni buat apa? Tergila-gila dengan Laila. Pak Haji tak tahu kan, dia kata kan, Pak Haji tak tahu. Saya tengok dengan mata saya. Kalau Pak Haji pakai mata saya, Pak Haji pun gila dengan Laila. Kalau Pak Haji pakai mata saya, Pak Haji pun gila dengan Laila. Jadi sekarang kita ni, kita nampak solat, kita nampak akhirat, kita nampak sedekah, kita nampak agama Allah SWT dengan mata kita. Kita tak nak pakai mata Nabi SAW. Cuba kita pakai mata Nabi SAW, subhanallah kan. Kita pun tak boleh tidur malam kan. Pening, risau macam manalah akhirat aku, macam manalah syurga aku, macam manalah orang yang ni, macam manalah orang keliling kelalang kita kan. Yang masih belum kenal lagi Allah SWT kan, masih belum datang lagi rumah Allah SWT, dia risau, dia gunsing kan. Sebab mata kita ni pakai mata kita. Kita tak tengok macam mata Nabi SAW. Sebab tu mata ni pun ada beza tuan-tuan. Mata ayam boleh nampak malaikat. Kan? Mata ayam boleh nampak malaikat, ayam jantan. Mata keldai boleh nampak setan. Kat Mesir banyak setan ada. Kan, keldai setan lalu sekali. Kita lalu, setan pun lalu. Subhanallah. Rupanya kita setan. Walhamdulillah kan. Kita banyak setan rupanya. Setan kita lalu, keldai pun bunyi juga. Maknanya setan ada. Dia beza mata je, beza mata. Mata kita boleh nampak apa? Mata kita nampak bini kita lah. Kan? Jadi mata kita tak nampak. Ni beza mata. Mata helang 8 kali ganda daripada mata manusia boleh nampak kan. Beza mata saja. Mata Nabi SAW, mata Nabi nampak akhirat. Mata Nabi nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Ni beza mata. Suatu hari cerita lagi Laila Majnun. Sebab kita nak bercinta tuan-tuan. Sebab Nabi SAW sabda, "Iza ahabballahu abdan nada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fahbibhu fayuhibbu Jibril, summa yunadi Jibril ahli sama, ya ahli sama, innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu fayuhibbu ahli sama hatta yuda'u qabul fil ard." Bila Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi satu orang hamba, bila Allah menzahirkan rasa kasih kepada satu orang hamba Allah SWT, nada Jibril, Allah panggil malaikat Jibril AS. "Wahai Jibril, ta'al, mari sini." Malaikat Jibril pun datang. "Wahai Jibril AS, aku sayang kepada hamba aku si fulan." Maka kamu sayanglah pada dia. Maka malaikat Jibril AS pun sayang kepada satu orang hamba Allah SWT. Kemudian malaikat Jibril AS naik langit ke langit buat ziarah khususi kan. Langit ke langit jumpa penduduk-penduduk langit kan. "Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah SWT mengisytiharkan, Allah Ta'ala kasih kepada si fulan, maka kalian kasihlah kepada si fulan." Seluruh penduduk langit kasih pada dia. Hatta yuda'u qabul fil ard, sampai diletakkan qabul Allah SWT dekat muka bumi. Ulama kata qabul Allah SWT dekat muka bumi, iaitu orang-orang beriman tengok si fulan sayang. Kita tengok budak-budak hafiz, kita sayang. Betul tak? Sebab siapa yang campakkan? Allah SWT yang campakkan sayang. Allah SWT letakkan sayang pada seseorang kerana Allah SWT. Bukan sayang kaum Nabi Lut, waliyazbillah. Tu lain kan.
Itu sayang tu sayang laknat. Kan, itu tak boleh. Tapi ini sayang kerana iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang sahabat, nama dia Mu'lik, Abu Mu'lik. Mu'lik Abu Mu'lik, dia balik daripada berniaga, berdagang. Balik daripada berdagang tuan-tuan. Abu Mu'lik ni sampai separuh perjalanan jumpalah dengan satu orang budak muda. Haji kan, saya nak tumpang haji lah, tumpang apa nama haji punya kereta kedai ni lah ataupun barang kan. Pak Haji ni kata boleh, adik rumah kat mana ni? Ada rumah dalam sana lah kan, kat kawasan dalam sana. Baik, boleh, naik. Tapi Haji lalu jalan ni, kan, Haji ikut jalan ni tapi jalan ni gelap, lampu tak ada, jalan rosak kan, semua tak best jalan dia. Jalan ni lah highway kan, tol pun tak ada lagi kan. Isra Mi'raj ni tol tak payah bayar. Jadi lalu sini kan. Tapi Haji jalan ni shortcut sampai rumah saya kan. Jadi dia kata macam tu. Okeylah, akhirnya tak naklah bertelaga orang tua, malah bertelaga budak muda kan. Baik, jalan topo. Balik, biasa balik berdagang ni lepas asar lah, balik berniaga kan. Masuk dalam celah-celah hutan. Adik, jalan apa ni dik? Teruk lah, hutan gelap kan. Ni dah nak maghrib dah ni, teruk sangat jalan ni, rosak lagi. Betul Pak Haji betul. Jalan ni, jalan, nampak tengkorak manusia. Tengkorak kan. Adik, jalan apa ni? Tengkorak semua. Dia kata, sinilah berhenti. Sini berhenti. Sini berhenti. Sekarang dia kata, damuka maluka wadamuka. Cakap Arab dia. Kan, harta kamu dan darah kamu. Pak Haji, darah, harta. Pak Haji kata, darah dengan harta. Harta je boleh lah, nak ambil harta je tak apa. Ambil semua. Saya punya kedai semua ambil. Tapi biarlah saya balik. Saya ada anak nak sekolah lagi kan. Jadi yang kecil lagi, bini saya pun tunggu saya lagi kan. Kalau saya accident pun dia pening kepala nak cari kat mana kan. Jadi macam-macam lagi lah. Ambil lah harta ambil lah. Ambil. Geran-geran tanah ada pun ambil pun tak apalah. Tak kisah. Kan? Tapi biar Pak Haji hidup kan. Pak Haji nak jumpa keluarga. Tak boleh Pak Haji. Sampai sini darah dan harta. Pak Haji ni kata, baik, kalau macam tu tak boleh diskaun. Pak Haji nak solat 2 rakaat. Budak ni kata apa? Pak Haji, tengkorak ni semua dah solat 2 rakaat. Semua ada yang ahli masjid pun ada apa? Kan? Semua dah solat 2 rakaat. Semua dah solat, dia kata. Dia terror ni kan. Dia main bukan kali-kali orang, tapi dia tak tahu Pak Haji ni siapa. Pak Haji ni lain. Pak Haji ni dia membelah langit punya kan, dia punya doa dia. Baik, katanya. Kalau macam tu Pak Haji solatlah 2 rakaat. Nak tengok solat Pak Haji ni sama ke macam tengkorak ni. Jadi dia pun solat 2 rakaat. Tu kita nak cek solat kita. Solat kita tengkorak ke solat kita tak ada tengkorak? Dia kena cek tuan-tuan. Kalau tidak, solat kita, satu orang mengatakan kepada satu orang alim, wahai ustaz, perlu tak saya solat 2 rakaat untuk dapat sekeping roti? Dia kata perlu. Kalau kamu solat tak dapat sekeping roti, macam mana kamu solat nak dapat syurga? Syurga lagi mahal daripada sekeping roti. Kan? Jadi perlulah kamu solat nak dapat sekeping roti. Kejap lagi jangan bagi dia makan ustaz, solat dulu sampai datang talam contohnya lah, tersiksa pula. Nanti mak ayah telefon, ustaz gila. Kan? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, Abu berlaku sampai mana dia cerita dia? Dia pun solat. Duduk solat. Jadi kalau dia lari jauh-jauh dia hilang kan. Dia solat Allah Akbar, dia solat.
Beza pakcik ni punya solat dia solat doa dengan Allah SWT. Dia pun sebut dalam solat dia, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Zal Arshil Majid, Ya Fa'alul lima yurid, Aghithni Ya Allah, Aghithni Ya Allah, Aghithni Ya Allah, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Zal Arshil Majid, Ya Fa'alul lima yurid, Aghithni Ya Allah. Banyak lagi sirah kan. Ada lagi dalam kitab lain, sirah yang lain lagi kan. Dia sebut. Habis dia bagi salam, rupanya budak tu jadi tengkorak, ketepung kepala dia jatuh ke bawah. Kan, ada sebelah dia satu ekor kuda dengan pedang yang terhunus panjang, darah masih menitik-nitik lagi. Satu orang kan, saya tak ingat baju dia warna apa, dia ada sebut dalam kitab, ada sebut kan, naik kuda kan, dia tanya, siapa kamu? Kata orang lelaki tu, ana malakun min sama'ir rabi'ah. Aku adalah malaikat daripada langit yang keempat. Macam mana kamu boleh datang? Dia kata, kami bila dengar suara ni, biasa kami dengar. Ni pertama sekali kena sentiasa berzikir kepada Allah, baru datang pertolongan Allah cepat. Ta'arraf Allah fi rakha ya'rifka fi syiddah. Dalam satu hadis Nabi sebut, kenallah Allah SWT waktu senang lenang, Allah Ta'ala kenal kamu masa susah. Jadi suara ni biasa kami dengar, kata malaikat ni. Maka tapi pada hari ini suara ni dalam keadaan susah, dalam keadaan memerlukan. Kami pun buat mesyuarat ad hoc. Biasa duduk mesyuarat harian, ni buat mesyuarat ad hoc. Kan? Duduk mesyuarat ad hoc. Malaikat-malaikat mesyuarat. Siapa nak pergi tolong satu orang ni kan? Siapa nak pergi tolong? Jadi saya telah diputus oleh amir saya kan, untuk turun bagi pertolongan kan, untuk turun bagi pertolongan. Maka dia pun minta izin dengan Allah SWT, ya Allah nak tolong, turun, datang, terus pancung kepala list tadi, pencuri tadi kan, perompak tadi, terus tergolek-golek kepala dia kan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ni saktinya solat kalau kita jaga betul-betul kan. Terusnya suatu hari, sambung tadi Majnun kan, imam kata sampai pukul apa? Pukul 11 sebelah dia bengkak semua buntut dia kan. Lepas ni tak payah panggil lah kan, dah cukup dah untuk setahun kan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, 11 malam siap ikat semua kaki semua, jangan bagi lagi, kunci semua pintu belakang-belakang tu. Jadi terusnya tuan-tuan, Majnun sambung lagi. Majnun dia datang satu jemaah pergi solat dekat tengah-tengah padang pasir. Solat, Allahu Akbar, solat. Tengah-tengah solat datang si gila ni, terbongkok-bongkok jalan kan. Tengok tapak-tapak kaki lagi sana, kejap ulang alik, munda mandi depan orang semayang. Masalahnya imam ni tengah semayang, lepas ni imam ni siapa kan? Ada pula orang gila datang depan orang semayang. Lalu makmum pun cuak juga kan. Kan? Mata pun terkali-kali juga kan. Jadi sampailah habis semayang. Oi budak, kau buat apa ni? Duk ulang alik. Duk apa? Munda mandi. Dia pun terperanjat. Ada orang. Tengah-tengah padang pasir ada orang. Lepas tu tuan-tuan semua ramai-ramai ni buat apa? Tak ada, kita musafir berhenti sembahyang. Berhenti sembahyang ni, tuan-tuan semua nampak saya nampaklah. Dah tengah-tengah padang pasir kosong orang duk jalan terbongkok-bongkok cari sana. Saya kata Majnun, saya pun tak nampak tuan-tuan. Apa yang kau cari? Tak ada, saya cari tapak kaki lain lah. Nak pergi ke kota Baghdad sana, biar saya sampai. Saya dalam erti kata lain mencari kasih cinta saya ni pun saya tak nampak tuan-tuan. Tuan-tuan yang kata cinta pada Allah ni nampak saya Tuan-tuan yang kata khusyuk sangat tu dalam solat boleh nampak boleh dengar kejap lagi bunyi mericun apa semua kan. Kan? Itu Majnun tu sembelih orang sebenarnya. Dia sembelih, kau boleh nampak aku aku luar semayang ni. Jadi kita yang semayang ni boleh nampak ke? Maksudnya tu. Suatu hari cerita Laila Majnun, kita kata mungkin dongeng, mungkin betul, mungkin dongeng kan. Ustaz pun tahu ada dalam kitab kan. Jadi suatu hari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sedang solat di dalam masjid bersama dengan jemaah yang lain. Solat dalam masjid, tiba-tiba masjid tu bergegar.
Macam nak gempa bumi kan, gedegang, semua jatuh barang apa semua, batu-batu jatuh, orang seorang-seorang orang keluar, lagi tinggallah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Zaman ni berlaku. Seterusnya Sayyidina Ali habis sembahyang, tengok aku seorang sembahyang. Ni zaman Sayyidina Ali ni, kan, zaman Sayyidina Ali, aku seorang sembahyang. Keluar kita tengok, pasal apa orang semua keluar? Wahai Amirul Mukminin, tak tahu ke masjid ni nak roboh ni tadi, gempa kan? Kata Sayyidina Ali apa? Kalian boleh dengar dalam solat? Boleh dengar punya kita dalam solat Sayyidina Ali tak dengar. Sayyidina Ali tak dengar, tuan-tuan. Ya Allah, bila dah bermunajat dengan Allah, hilang dunia segala isinya. Dia boleh tanya, Sayyidina Ali tanya, kalian boleh dengar dalam solat? Saya pun dengar, jangan cakap apa, saya pun lari juga nanti kan. Kan, betul tak? Sayyidina Ali kata kan. Jadi solat kita ni sebenarnya menunjukkan, menilai kita ada speedometer dia. Betul tak kita ni benar-benar cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi SAW ajar kita satu doa. Kita pun kena baca juga kan. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amalul ladzi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, berilah aku ini cinta kepadamu ya Allah, dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu ya Allah, dan cinta kepada amalan-amalan yang mendatangkan cinta, dan berilah aku cinta kepada amalan-amalan yang mendatangkan cinta kepada Engkau ya Allah. Macam Imam Malik bin Dinar rahmatullahi alaihi kata apa? Kita ni dah dapat dah semua, tapi belum dapat cinta pada Allah SWT, belum dapat kenal pada Allah SWT. Kalau orang dapat, subhanallah, benda lain semua selesai masalah, tuan-tuan. Ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dengan itulah kita kena perbaiki lagi solat kita, hubungan kita dengan Allah SWT kan. Dan solat ni satu benda yang sangat besar, yang mana kalau orang ada kodok, habiskan kodok dulu. Kan? Yang mana budak-budak ni, Masya Allah, janganlah tinggal sembahyang. Sekalipun jangan tinggal sembahyang kan. Usahakan sembahyang betul-betul pada Allah SWT. Yang ada kodok, jangan dibuat sunat. Sebab ulama kata, bila kita nak sembahyang sunat tarawih ke apa, kita kodok lagi elok. Bahkan kodok tu lah, pahala tarawih tu akan dapat sekali dengan pahala kodok kita kan. Tak payah buat solat-solat sunat, nanti dulu sampai habis kita kodok semuanya sekali kan. Jangan kita tinggalkan kodok kita kan. Kodok ni lagi besar, sebab solat-solat sunat ni tak boleh bayar. Tak boleh bayar kita punya solat yang tak ada langsung. Jadi solat fardu tu penting, kena kodok je. Kalau boleh catit tanda. Ni penting tuan-tuan. Beritahu anak-anak kita, isteri kita dan sebagainya kan. Seterusnya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana lagi kita nak jaga solat kita? Kata Sayyidina Sa'id bin Musayyab rahmatullah alaih, tidaklah aku, tapi ini memang Masya Allah lah kan, tidaklah aku selama 40 tahun mendengarkan azan melainkan aku di dalam masjid. Subhanallah, macam tuan-tuan lah dengar azan isyak tadi dalam masjid kan, selama 40 tahun. 40 tahun maknanya dia dah berada dalam masjid sebelum azan lagi. Subhanallah. Jadi Imam Zunnun Misri rahmatullah alaih nak solat, ada makmum yang cakap ni, makmum bagi laporan. Makmum bagi laporan kan. Makmum kata, kita solat belakang Imam Zunnun Misri rahmatullah alaih, dia punya Allah dia saja, Allah, hati kita dah bergegar dah. Bila dia akbar, hancur hati. Maknanya imam dia tu, dahsyat kan. Dia beza dia. Imam dia punya kerohanian dia tu, makmum pun macam nak pingsan. Dia punya jiwa dia tu, kan, jiwa dia tu beza kan. Satu orang perempuan gila, tadi lelaki gila kan, dia perempuan gila pula. Dia kira biasa sama kan, nanti balik apa orang marah kita je kan, ni gila lah suami kan. Perempuan pun ada yang gila juga. Jadi perempuan gila dijual di kota Baghdad, apa-apa kota Baghdad juga kan.
Siapa nak beli perempuan gila kan? Siapa nak beli kan? Hamba, satu orang hamba perempuan gila. Siapa nak beli hamba gila perempuan, siapa nak beli yang gila? Tak ada orang nak beli. Akhirnya datanglah satu orang, alim, nama dia Sayyidina Atta' rahmatullah alaih. Dia pun beli. Tak apalah, perempuan gila mestilah jual murah kan. Gila, kita kata bundle kan, pre-love. Jual murah lah kan. Mana boleh jual mahal? Gila. Beli, buatlah kerja apa kat rumah, masak ke apa kan. Apa yang dia boleh buatlah, kemas sawang, lipat baju kan. Biarlah dia lipat, kita minta dia lipat segi 4, dia lipat segi 3, terserah lah. Yang penting kau lipat lah kan. Aku pun penat juga ni kan, aku balik kerja apa semua kan. Dia lipat, dia buat kerja, yang penting siap lah kan. Gila, nak suruh apa lagi kan. Gila, dia yang nak beli. Tengah-tengah malam si gila ni, tengah-tengah malam kan, bunyi klesek kan. Wuduk punya Sayyidina Atta' ni tidur. Buka mata, tengah wuduk. Semayang 2-3 hari semayang kan. Lepas tu pasang telinga pula. Apa pula si gila ni doa kan. Gila doa apa kan. Dia pun doa. Selama 3 hari tu dia doa. Ya Allah, demi cintamu kepadaku ya Allah, demi cintamu. Dia kata Allah yang cinta dengan dia kata. Bukan dia cinta, dia kata Allah yang cinta dengan dia. Sayyidina Atta' pun kata, "Hei perempuan gila, kau senang-senang kau cakap Allah cinta dengan kau Patutnya kau tapislah sikit kan. Kau kata kau yang cinta dengan Allah." Dia kata, Tuan lah yang gila. Kan dia tuan kan, ni hamba kan. Tuan lah yang gila. Saya pula gila. Saya beli kamu dah lah orang kata kau gila kan. Aku pula gila. Dia kata, kenapa? Tuan saya pula gila. Kata, Tuan tahu tak? Siap bagi syarahan, baca kitab lagi. Dan dia kata, Tuan tahu tak? Kalau Allah SWT tak sayang dengan saya, dan saya ditidurkan macam Tuan juga. Tak bangun-bangun tahajud. Tak bangun. Tak bangun-bangun solat tahajud. Tidur je. Kan? Ini sebab Allah sayang dengan saya tu Allah bangunkan tahajud. Kan? Jadi dia pun doa, ya Allah, selama ni dia dijual sana, dijual sini, dijual balik, dibeli, dijual, tak ada orang nampak yang saya ni ya Allah bangun tahajud. Maknanya yang lain semua tidur, kecuali ni Pak Haji seorang ni, Sayyidina Atta' ni kan. Ya Allah, matikanlah aku ya Allah. Selama ni aku merahsiakan kebaikan aku. Dia pun doa, dia pun mati terus perempuan dia. Jerit mati. Kan? Jadi ini perempuan gila bangun tahajud. Maknanya kita belum cukup gila. Kita belum gila betul dengan Allah SWT. Ini yang kita nak usahakan sempena Isra' Mi'raj ni, biar gila betul dengan Allah Ta'ala. Apa saja Allah minta semua bagi. Jadi pernah kawan saya, tak tahu Ustaz Syakir sempat jumpa ke tak, Ustaz Harry Swanto kan? Dari Bengkalis, orang Indonesia. Dia kata apa? Sahabat radhiyallahu anhum meletakkan dunia ni dekat tangan mereka. Bakul dunia kan, dia pegang sambil jalan. Akhirat tu dekat atas kepala dia. Bila mana bergoncang akhirat, atas kepala tu nak jatuh. Tuan-tuan pernah tengok kan orang Mesir angkat roti tu kan, atas kepala kan. Jadi bila mana bergoncang akhirat dia, dia akan lepaskan dunia, dia akan betulkan balik akhirat dia. Bila mana tengok Quran aku tak lancar lagi kat sini kan, dia betulkan balik. Dia campak semua gadget-gadget dia. Bila walaupun balik bercuti ustaz, diorang ni balik-balik ni, diorang cinta dengan Quran ni, gadget semua dia campak kejap lagi. Jadi dia kecampak semua dunia, dia betulkan balik akhirat dia kan. Dia betulkan balik akhirat dia. Kita ni pula letak dunia sini kan, atas kepala, akhirat dekat tangan. Bila mana dunia kita bergoncang, kita pun lepaskan akhirat kita. Ini dunia mau kasih betul sikit kan. Ini kita kan. Ya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang dijanjikan oleh tuan pengurusi kita insya-Allah. Jadi kita kita usahakanlah jagalah solat kita betul-betul. Sebenarnya solat ni adalah surat cinta kita. Kita, bila ulama kata, bila mana kamu nak dengar Allah Ta'ala cerita dengan kamu, maka bacalah Al-Quran.
Bila mana kita nak borak dengan Allah Ta'ala, maka kita solat. Solat ni sebenarnya tempat kita nak melahirkan rasa cinta kita pada Allah SWT sebenarnya. Kan? Jadi macam tadi si Majnun tu dia gosok-gosok tanah, muka dia dekat tanah tu, sebabkan kaki Laila tu, kita ni sebenarnya wasjud waqtarib. Bila kamu sujud, marilah datang dekat dengan Allah Ta'ala. Subhanallah. Sebenarnya kita sujud tu sebenarnya kita lagi dekat dengan Allah SWT. Nabi pun sabda apa nama hadisnya, Allahumma shalli ala Muhammad, sesungguhnya kedudukan hamba dengan Allah SWT paling dekat ketika kita dalam sujud kepada Allah SWT. Rukuk saja, ketika kita rukuk, Nabi sabda dalam satu hadis, sebenarnya sebahagian daripada dosa-dosa kecil kita dah gugur, jatuh. Macam kita kata berdiri tadi, kita letak bakul dosa, bila kita rukuk, jatuhlah dosa tu kan. Bila kita sujud, jatuh lagi yang lainnya. Subhanallah kan. Jadi sebenarnya bila kita solat ni, sebenarnya kita sedang berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tengah tengok kita, Allah Taala tengah nilai kita. Kita tengah bercakap dengan kekasih kita, sepatutnya kita rasa. Sebab itulah kita kena doa banyak-banyak dengan Allah. Ya Allah, tambahkanlah cinta aku kepadamu ya Allah. Kalau orang ni dah bercinta dengan Allah sebelum dia kahwin, tuan-tuan, maka cinta dengan isteri ni nombor keberapa dah? Tak ada sangat. Jadi bila bini marah, bang, dia tak terkesan, sebab dia dah cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi kita pun biar mulalah daripada sekarang, kita mulalah cari-cari cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita mula bercinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Imam Athaillah As-Sakandari rahmatullahi alaih, satu orang tidak akan capai cinta kasih kepada Allah SWT sehingga dia mengikuti seluruh sunnah-sunnah Nabi SAW. Dia cari sunnah Nabi, dia ikut satu, dia ikut, semua dia ikut, dia akan merasai cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala akan beri cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Taala firman dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad SAW, Allah Ta'ala suruh Nabi sampaikan, in kuntum tuhibbunallah, kalaulah kalian mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka fattabi'uni, ikutlah Nabi SAW, maka Allah SWT akan kasih kepada kalian kan. Allah Ta'ala akan cinta dengan kita tuan-tuan. Jadi orang-orang beriman ni macam mana keadaan cinta dia dengan Allah SWT? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Mereka yang beriman dengan Allah SWT melampau-lampau cinta dengan Allah. Orang yang beriman ni, dia hati dia melampau-lampau cinta dengan Allah SWT. Dia hanyut, dia tenggelam. Bila dia semayang tu, dia hanyut dengan Allah SWT. Dia hanyut, dia high. Bukan high yang lagi satu. Dia dia hanyut. Dia tak kenal lain. Macam tadi Sayyidina Ali, tuan-tuan boleh dengar tak gempa ni kan. Dia pelik. Sayyidina Ali pelik. Kita pelik dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak dengar ke ni, nak runtuh dalam masjid ni. Sayyidina Ali pelik dengan kita. Tuan-tuan dengar Saya pun tak dengar. Majnun pun pelik. Majnun pelik dengan orang semayang. Majnun kata, tuan-tuan nampak saya ulang kali. Saya pun tak nampak tuan-tuan. Saya tengok tapak kaki ni, saya tak nampak tuan-tuan buat kerja apa. Tak nampak ada orang. Sikit pun tak nampak. Sebab dia tengah mabuk cinta. Bila kita solat pun sama juga. Sebenarnya kita sepatutnya zahirkan rasa cinta sebenar-benarnya pada Allah SWT. Dan Allah SWT tak berhajat dengan kita. Ini kita kena faham. Allah SWT sikit pun tak berhajat dengan kita. Allah SWT kata dalam satu hadis qudsi, ya ibadi law adna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada min mulkil la syai'. Ya ibadi law adna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki laysai. Wahai hamba-hambaku sekalian, kalaulah daripada awal ciptaan kamu sampai akhir ciptaan kamu di kalangan jin dan manusia, semuanya atas hati orang paling bertakwa, sikit pun tak tambah kerajaan Allah SWT. Sebab Allah Maha Kaya. Allah Ta'ala kata sikit pun tak tambah kerajaan Allah. Kita semua beriman pada Allah, sikit pun tak bertambah kerajaan Allah.
Wahai hamba-hambaku sekalian, sekiranya daripada awal ciptaan kamu sampai akhir ciptaan kamu, di kalangan jin dan manusia, semuanya atas hati orang paling fujar, paling jahat, paling benci Allah SWT. Istiha ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan yang paling tinggi. Semua mengaku Tuhan. Allah Ta'ala kata apa? Sikit pun tak kurangkan kerajaan Allah SWT. Jadi siapa yang berhajat pada Allah SWT, kitalah yang berhajat pada Allah SWT. Jadi kita zahirkan pada Allah SWT. Wallahualam. Jadi yang baik daripada Allah SWT, yang kurang atas kelemahan saya sendiri. Jadi saya mohon diri saya dan tuan-tuan sama-sama kita usahakan mati-matian tuan-tuan. Kita punya kehidupan ni sekali je. Kita zahirkan betul-betul yang kita ni melampau-lampau cinta dengan Allah SWT. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang-orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman ni melampau-lampau cinta pada Allah. Bila orang tu beriman, dia mesti mabuk cinta dengan Allah. Bila orang tu beriman, mesti dia tenggelam dengan Allah SWT. Bila orang tu beriman, mesti dia hanyut dengan Allah SWT. Jadi kita usahakan ni kan. Jadi apa nama, yang lain semua perintah Allah SWT akan ikut. Wallahualam. Jadi yang baik daripada Allah SWT, yang kurang atas kelemahan saya sendiri. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika. Ada soalan? Oh ya, ada. Sila Ji. Saya nak tanya soalan dia. Rasulullah naik ke langit, Ya. berjumpa dengan Allah secara fizikal. Nombor dua, adakah Allah ni berada di langit? Yang sebutkan daripada Fatimah tadi naik ke langit, berjumpa dengan Allah. Adakah Allah berada di langit yang senampak langit tu? Minta penjelasan. Wallahualam. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi pertama, secara fizikal tu betul. Secara fizikal Nabi SAW pergi, kan? Tu pertama. Yang kedua, adakah Allah SWT Secara fizikal. Nanti jumpa dengan Allah secara fizikal. Nabi SAW fizikal ialah Nabi SAW secara fizikal. Ada pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu wallahualam. Seterusnya yang kedua, kalau kata naik ke langit, Nabi SAW berjumpa dengan Allah SWT naik ke langit, itu adalah tempat yang paling Allah SWT suka untuk jumpa dengan Nabi SAW. Macam tu juga dengan kita. Kita ni Allah SWT suka kita jumpa dekat masjid. Adakah semestinya Allah SWT ni kan? Jadi maknanya Allah Ta'ala suka Nabi SAW jumpa kat Sidratul Muntaha, maka Allah Ta'ala jemput sampai situ. Adakah Allah duduk situ? Tak. Allah SWT laisa kamitsli syai'. Allah SWT sikit pun tak sama dengan makhluk. Tak berhajat pada tempat, tak berhajat pada apa yang seperti makhluk ni kan. Jadi Allah SWT suka Nabi SAW untuk jemput Nabi SAW letak dekat satu tempat yang istimewa, iaitu Sidratul Muntaha. Tempat apa nama yang dinamakan Sidratul Muntaha, situlah Allah Ta'ala jemput Nabi SAW untuk datang kan. Macam tu juga dengan kita, tempat yang paling Allah Ta'ala suka ialah masjid. Jadi Allah Ta'ala ajak kita, bagilah datang masjid. Kan? Wallahualam. Boleh je tak apa. Saya ada baca buku. Tulisan dia, jawab kajian tulisannya berada di langit. Langit tu kalau dalam bahasa Arab ni nama dia sumu. Sumu ni sama. Ni pakar bahasa Arab ni Ustaz Syakil. Jadi sumu ni sama ni maknanya tinggi. Jadi ulama kata Allah Subhanahu Wa Taala ni kita letakkan pada tempat yang tinggi, memang Allah SWT maha mulia. Adapun Allah SWT zat yang berhajat pada tempat, bukan. Allah SWT bukan zat seperti manusia ni, laisa kamitsli syai'. Adapun nama sumu tu sendiri ataupun sama, maknanya kita muliakan Allah SWT, Allah maha tinggi. Adapun Allah berhajat pada tempat, tidak. Wallahu alam. Boleh je ya. Jadi mohon maaf ada lagi soalan. Masya-Allah. Saya kadang ngajar tasawuf ada orang tanya soalan dekat satu tempat kan, subhanallah. Tapi silakan, tak ada masalah. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang atas kelemahan saya sendiri, mohon maaf salah dan silap tuan-tuan. Jadi tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka wa liwalidina wa li azwajina wa li dzurriyyatina al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma hdina wa hdi ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam jami'an ila yaumil qiyamah. Allahumma
Allahumma aslihna wa aslih ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam jami'an ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lana wa ighfir ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam jami'an ila yaumil qiyamah. Ya zal jalal wal ikram ya hayyul qayyum. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amalul ladzi yuqarribuna ila hubbik ya zal jalal wal ikram ya hayyul qayyum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.